Petronas berdepan tekanan baharu dalam dinamik politik terkini. Salam sejahtera para sahabat penonton semua. Kita bertemu sekali lagi dalam channel The Scream Media. Sebelum kita pergi lebih lanjut, suka kami ingatkan bahawa berita ini adalah berdasarkan berita dalam Sinar Harian bertarikh 28 Ogos 2025 yang bertajuk Petronas berdepan tekanan baharu dalam dinamik politik terkini. Syah Alam, Petronas kini berdepan cabaran baharu apabila hubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri-negeri pemeluar minyak semakin kompleks sejak 2018. Ahli Majlis Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Yazid Osman berkata, perubahan landscape politik selepas pilihan raya umum ke-14 memberi kesan langsung kepada kemampuan syarikat minyak negara itu menyalurkan dividen kepada kerajaan pusat yang menjadi sumber penting untuk membayar gaji penjawat awam, menampung subsidi dan membiayai projek pembangunan. Pada zaman pentadbiran Barisan Nasional BN yang stabil selama 6 dekad, kedudukan Petronas terjamin. Kerajaan persekutuan kukuh dan syarikat ini boleh berfungsi sebagai institusi nasional serta mengumpul hasil daripada negeri pengeluar minyak seperti Sarawak, Sabah, Terengganu dan Kelantan sebelum diagihkan semula, katanya. Beliau menjelaskan kekuatan politik BN ketika itu yang diterajui UMNO bersama Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB dari Sarawak memastikan agenda pembangunan negara berjalan lancar tanpa pertikaian besar antara pusat dan negeri. Namun, keadaan berubah selepas 2018 apabila Blok Sarawak kini dikenali sebagai Gabungan Parti Sarawak GPS keluar daripada BN dan mula memperkukuh kawalan terhadap sumber minyak negeri melalui Penubuhan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Secara tiba-tiba timbul persoalan agenda Sarawak atau agenda Malaysia. Jika Sarawak mengambil bahagian lebih besar, negeri lain seperti Sabah mungkin ikut sama. Ini akan mengurangkan jumlah yang boleh disalurkan Petronas kepada kerajaan pusat, jelas Yazid. GPS ditubuhkan pada Jun 2018 selepas 4 parti komponen BN Sarawak meninggalkan gabungan itu. Kini, GPS memegang 23 kerusi parlimen dan menjadi penentu utama pembentukan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim selepas PRU15 apabila tiada gabungan mendapat majoriti jelas. Yazid berkata, situasi ini meletakkan Anwar dalam kedudukan lebih sukar berbanding Perdana Menteri dari BN kerana kerajaan perpaduan memerlukan sokongan parti-parti Sarawak untuk terus stabil. Kerajaan kini tersepit di antara dua tuntutan, iaitu desakan negeri pemeluar minyak untuk autonomi lebih besar dan keperluan Putrajaya mengekalkan dividen Petronas bagi menstabilkan kewangan negara. Jadi, Perdana Menteri mesti bijak mengimbangi kepentingan semua pihak, katanya. Beliau turut mengingatkan bahawa penurunan dividen Petronas boleh memberi kesan besar terhadap ekonomi negara. Jika dividen berkurang, bagaimana hendak bayar gaji penjawat awam, subsidi dan projek pembangunan? Dari mana mahu cari berbilion ringgit yang hilang itu? Soalnya. Para sahabat penonton semua, jika kita lihat dari catatan sejarah, isu royalti minyak antara pusat dan negeri bukan perkara baharu. Menurut sumber The Edge Markets 2020, Sabah dan Sarawak misalnya sudah lama memperjuangkan bayaran royalti lebih tinggi dari kadar 5% yang ditetapkan sejak 1974 kepada tuntutan 20%. Pada tahun 2020, ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin memimpin Kerajaan Perikatan Nasional, isu ini kembali hangat
dengan pelbagai janji untuk mengkaji semula perjanjian Petronas dengan negeri-negeri pemeluar minyak. Malah, Sarawak pernah bertindak berani dengan menggubal ordinan cukai jualan negeri State Sales Tax ke atas produk petroleum yang dikeluarkan Petronas, dan setelah melalui pergelutan undang-undang, akhirnya Petronas akur membayar bilion ringgit kepada negeri itu. Dari sudut ini, jelas bahawa autonomi negeri-negeri dalam isu minyak semakin mengukuh pasca 2018, sekaligus mengurangkan pegangan eksklusif Petronas sebagai pencatur tunggal hasil petroleum negara. Namun, persoalan yang lebih mendalam muncul. Jika dividen Petronas semakin mengecil kerana negeri-negeri mengambil bahagian lebih besar, apakah kesannya kepada kestabilan ekonomi negara? Seperti yang diingatkan Yazid, berbilion ringgit hasil Petronas selama ini digunakan untuk membayar gaji lebih 1.6 juta penjawat awam, membiayai subsidi barangan keperluan asas, dan melaksanakan projek pembangunan infrastruktur. Tanpa aliran dana itu, kerajaan pusat terpaksa mencari sumber alternatif, sama ada melalui cukai baharu, pinjaman atau pelaburan asing, yang kesemuanya membawa risiko tersendiri. Bukankah ini mengingatkan kita kepada krisis kewangan yang dialami negara-negara pemelur minyak lain apabila hasil minyak mereka terjejas, seperti Venezuela yang bergelut dengan inflasi melampau, atau Nigeria yang terperangkap dalam ketirisan hasil minyak akibat politik dalaman? Jika ditinjau dari sudut geopolitik pula, isu ini juga sejajar dengan fenomena global. Banyak negara pemeluar minyak memberi autonomi lebih luas kepada wilayah pemeluar untuk mengelakkan konflik politik dalaman. Contohnya, di Kanada, wilayah Alberta memiliki kuasa besar dalam menentukan hasil minyak mereka, tetapi tetap menyumbang kepada kerajaan pusat melalui mekanisme percuhaian. Malaysia kini seakan menuju arah yang sama, tetapi masih mencari titik keseimbangan antara kepentingan pusat dan negeri. Persoalan akademik yang wajar ditanya ialah, adakah model perkongsian minyak Malaysia mampu mengekalkan integrasi nasional sambil mengiktiraf hak negeri, atau kita bakal menyaksikan pergeseran lebih besar yang boleh melemahkan struktur kawangan negara? Maka, isu Petronas bukan lagi sekadar soal korporat atau ekonomi, tetapi sudah menjadi cerminan pergolakan politik pasca 2018. Apa yang kita saksikan hari ini adalah satu eksperimen besar dalam perkongsian kuasa antara kerajaan pusat yang memerlukan dana untuk survival fiskal dan negeri-negeri pemeluar yang semakin sedar akan kekuatan politik mereka. Sejauh mana keseimbangan ini dapat dicapai, hanya masa akan menentukan. Tetapi jelas, nasib Petronas tidak lagi bergantung kepada pasaran minyak dunia semata-mata, sebaliknya turut ditentukan oleh dinamik politik dalaman Malaysia. Sebagai penutup, marilah kita renungkan, adakah Malaysia akan mampu mencari formula baharu yang adil untuk semua pihak, atau kita akan terjerumus dalam krisis fiskal yang membebankan rakyat? Bagaimana pula nasib Petronas? Adakah ia akan terus menjadi simbol kebangsaan, atau hanya sekadar syarikat minyak biasa yang terikat dengan tuntutan politik? Persoalan ini terbuka untuk kita fikirkan bersama. Tinggalkan pandangan anda di ruangan komen, kerana suara rakyat juga adalah sebahagian daripada naratif masa depan negara. Bunga padi di tepi bendam, ditiup angin goyang perlahan. Kalau negeri bersatu pandang, makmur negara jadi harapan. Sekian, kita jumpa lagi.